Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Yusri bin Wariso, Guru Besar SK Apin Apin Keningau, Barisan Penolong Kanan SK Apin Apin Keningau, yang dipertua PIBG SK Apin Apin Keningau, guru-guru seterusnya, ibu bapa yang dihormati sekalian. Selamat menonton video taklimat ibu bapa program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum SK Apin Apin Keningau. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum yang dikenali sebagai KPM Perkasaku pada 1 September 2021 sehingga 28 Februari 2022. KPM Perkasaku melibatkan semua murid tahun 1 hingga tingkatan 5. KPM telah mengambil langkah untuk melaksanakan beberapa strategi dalam pelaksanaan KPM Perkasaku, iaitu strategi pengukuhan dan pengayaan, pemugaran literasi dan numerasi, pemerkasaan pentaksiran bilik darjah PBD, serta menyediakan bahan sokongan, pengukuhan dan pengayaan bagi murid sekolah rendah dan sekolah menengah. KPM telah menyediakan sebuah platform repository yang dikenali sebagai Sumberku yang boleh diakses melalui pelantar D5. Matlamat utama Catch-up Plan ini dilaksanakan adalah bagi membantu murid memperkasakan kemahiran asas literasi dan numerasi serta meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran yang lain. Objektif Catch-up Plan pertama meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum. Kedua, merapatkan jurang pembelajaran murid yang wujud semasa krisis. Ketiga, menyediakan bahan sokongan kurikulum bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Dan yang keempat, memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022 nanti. Untuk makluman ibu bapa, pada 1 September 2021, guru-guru telah mengenal pasti peratus kandungan asas kurikulum yang telah diajar bermula daripada 20 Januari hingga 31 Ogos 2021. Guru pula memastikan 70% daripada kandungan asas kurikulum telah dihabiskan sehingga 31 Ogos 2021 seperti yang telah dirancang oleh guru berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Prestasi DSKP, Dokumen Penjajaran Kurikulum DPK dan Rancangan Pengajaran Tahunan RPT. Bagi mata pelajaran yang telah mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum hingga 31 Ogos 2021, PDPR boleh diteruskan berdasarkan baki 30% kandungan asas kurikulum sehingga 10 Disember 2021 dengan menggunakan pelbagai kaedah pendekatan yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan murid, lokaliti dan kemudahan infrastruktur sedia ada. Manakala bagi mata pelajaran yang belum mencapai 70% pelaksanaan kandungan asas kurikulum sehingga 31 Ogos 2021, murid tetap akan meneruskan PDPR dengan menggunakan beberapa kaedah dan strategi yang dicadangkan dalam Catch-up Plan. Beberapa strategi telah dirancang dalam pelaksanaan Catch-up Plan tersebut. Antaranya ialah perancangan strategi M2P, mempatan, pecutan dan pengayaan, pelaksanaan Student Enrichment Learning Framework (SEF). Bagi melaksanakan strategi tersebut, guru dicadangkan menggunakan beberapa kaedah dan pendekatan semasa melaksanakan proses PDPR seperti pendekatan bertema, pendekatan modular, pendekatan berasaskan projek atau PBL, pendekatan pembelajaran terbeza dan simulasi amali. Repositori KPM Perkasaku dikenali sebagai Sumberku.
Sumberku merupakan sistem penyimpanan bahan digital yang mengurus, menyimpan dan menyediakan akses kepada koleksi bahan PDP atau PDPR digital dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah dengan menggunakan pelantar dilema. One Stop Center yang memudahkan guru, murid dan juga ibu bapa untuk mengakses pelbagai bahan PDP dalam bentuk digital. Boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja ketika ada kemudahan internet melalui peranti digital seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Sumberku boleh diakses melalui portal delima yang tertera. PBD dalam proses PDP dan PDPR dilaksanakan secara berterusan. Pengumpulan data perkembangan pembelajaran murid yang dilaksanakan semasa proses PDP atau PDPR perlu direkodkan dari semasa ke semasa. Guru menentukan tahap penguasaan atau TP murid berdasarkan standard prestasi yang terdapat dalam DSKP setiap mata pelajaran. Penilaian dan analisis terhadap TP murid perlu dilaksanakan bagi mengenal pasti kandungan asas kurikulum yang belum dikuasai murid untuk diambil tindakan susulan yang bersesuaian bagi memastikan murid menguasai TP yang ditetapkan. Pada akhir sesi persekolahan, guru perlu melaporkan tahap penguasaan keseluruhan murid bagi setiap mata pelajaran berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pertimbangan profesional dan input murid serta perbincangan dengan rakan sejawat dalam mata pelajaran yang sama. Tahap penguasaan keseluruhan ini akan digunakan oleh guru untuk melaksanakan penilaian akhir tahap penguasaan pada Disember 2021 nanti. Penilaian akhir TP murid dalam catch-up plan KPM Perkasaku dilaksanakan oleh guru pada Disember 2021. Penilaian akhir akan berlaku setelah murid selesai melalui semua proses PDP atau PDPR pada tahun 2021 dan semua tahap penguasaan keseluruhan mata pelajaran telah direkodkan dan dilaporkan oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Terdapat 2 laluan aktiviti yang akan diikuti oleh murid dalam sesi PDPR atau PDP pada bulan Januari hingga Februari 2022, iaitu program intervensi sekiranya murid belum menguasai TP1 hingga TP2. Pihak sekolah akan merancang program intervensi yang sesuai bagi meningkatkan penguasaan murid. Atau yang kedua, program proses khas kecemerlangan. Bagi murid yang telah menguasai TP3 hingga TP6, guru akan merancang aktiviti pengukuhan dan pengayaan yang bersesuaian dengan keupayaan murid, guru dan sekolah sama ada dalam bilik darjah ataupun melalui program khas kecemerlangan yang dirancang oleh pihak sekolah. Guru juga akan merancang aktiviti yang boleh mengembangkan potensi murid bagi memastikan murid bersedia mengikuti kurikulum tahun persekolahan 2022 yang bermula pada Mac 2022. Sekian sahaja taklimat ibu bapa program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum KPM Perkasaku SK Apin-Apin Keningau. Sebarang pertanyaan bolehlah berhubung dengan pihak sekolah. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.